Tak boleh aku Afiq. Tapi hang boleh Afiq nak masuk ni. Mungkin bilik itu menjadi tumpuan ataupun sekarang semangat-semangat ataupun spirit. Sekarang saya berada dekat kawasan di pertengahan lah di antara Teluk Kumbar depan saya sana, Teluk Kumbar, dan juga Getak Sanggul kat belakang. So sekarang ni saya macam duduk seketika kat kawasan ni dalam 5 minit. Okay, so sekarang kita duduk dekat sini kejap. Saya macam nak berkongsi lah cerita-cerita kat kawasan ni kan. Tak tahu lah anda boleh dengar ke tak. Kalau bagi mereka yang pernah lalu lah kat kawasan ni lah, dulu-dulu memang macam-macam lah kita dengar. Jadi dulu kawasan ni dikatakan asal usul dia dapat nama Getak Sanggul ni bermula dengan seorang gadis India, tak silap saya, di mana dia menaiki basikal lah. Dia menaiki basikal melalui jalan ni. Dan dulu jalan ni dia tanah merah. Semuanya ada berbatu-batu sedikit kan. Tak cantik, tak ada jalan tar lagi. Dan waktu tu bila dia lalui jalan ni, dia menaiki basikal kan. Dia naik basikal. Bila ada, tak silap saya ada orang yang nampak lah. Tak silap saya mungkin penduduk sekitar ataupun waktu tu tentera Jepun ke macam mana, saya tak ingat. Cerita dia tu lah, cerita asal dia. Dia nampak yang wanita India ni naik basikal, di mana dia, wanita India tu, dia mengikat rambut dia sanggul di belakang. Jadi bila dia sanggul di belakang tu macam bulat lah kan, macam yang kita lihat selalunya. Bila naik basikal, dia terlalu kat kawasan yang macam ada batu-batu, ada lopak ke macam mana, yang beralun lah, maksudnya tak rata. Dia akan rasa bergegar lah, terhentak-hentak, sebab tu dia mengayuh basikal. Jadi dekat situ ada penduduk yang nampak telatah wanita India ni menaiki basikal dengan terhenjut-henjut. Sebab tu dia lalu jalan yang berlopak-lopak dan berbatu-batu. Sanggul yang dia pakal kat rambut itu lah, diikat sanggul. Sanggul tu dia macam hentak-hentak. Dan jadi macam tu lah macam mana dapat nama Getak Sanggul dekat jalan ni. Itu sejarah dia sedikit sebanyak lah, pengetahuan tentang kawasan ni, macam mana asal usul nama kawasan ni. Jadi anda boleh rujuk balik kepada cerita-cerita yang ataupun kisah orang-orang dulu lah, untuk tahu lebih lanjut. Jadi lebih kurang dalam 5 minit lah saya bercerita kat kawasan ni. Kalau dekat sana, sebelah sana korang tengok kawasan laut lah. Saya pun telah sampai ke tengah ni, pertengahan jalan. Lebih kurang dalam 5 minit dah kita duduk kat kawasan ni kan, orang ada teman. And then saya nak sambung perjalanan balik. Jadi anda tengok baki video ni sampai habis lah. Walaupun tempat ini terpencil, tapi
kisah-kisah seram di kawasan ini tidak kurang hebatnya. Di mana dulu ada beberapa orang pernah menceritakan perihal tentang mereka terjumpa dengan makhluk-makhluk halus yang berada dekat kawasan Gertak Sanggul ini. Ada yang pernah nampak dengan kusuk lembaga tubuh putih terbang dari pohon ke pohon. Ada juga yang pernah melihat yang melintas di jalan raya. Bila seseorang itu nak buka cerita-cerita seram, mesti ada beberapa orang yang akan menceritakan tentang penampakan kawasan Gertak Sanggul ni. Dulu, Gertak Sanggul ini menjadi sinonim di mana ianya merupakan salah satu tempat seram dekat Pulau Pinang. Ada satu juga kisah lain yang menarik, bukanlah berkaitan dengan cerita hantu, tetapi satu perkongsian di mana ada seseorang ini pernah melalui jalan ini. Dalam perjalanan, dia terserempak dengan satu geng ataupun kumpulan di mana mereka ni seakan-akan mengawal tempat ini. Bila terserempak dengan pengawal ataupun orang di tepi jalan, tidaklah menjadi hairan, tapi orang-orang ataupun pengawal ini memiliki senjata api. Mereka seumpamanya mengawal ketat kawasan tersebut. Jadi menjadi agak hairan di mana orang-orang di sana mengawal ketat satu-satu kawasan dan bersenjata api. Semestinya ini menjadi satu tanda tanya yang sangat-sangat besar. Kisah lain yang berada dekat kawasan Gertak Sanggul ini di mana kawasan jirannya iaitu Teluk Kumbar pernah gempa dahulu. Tentang kisah lembaga dekat kampung tersebut, adanya satu tragedi sangat-sangat kronik di mana munculnya antagonis ataupun makhluk pocong yang akan selalu keluar pada tiap malam. Waktu itu mengganggu penduduk-penduduk di kawasan sekitar. Mereka yang berada di kawasan sekitar tidak berani lalu jalan-jalan kerana khawatir diganggu oleh makhluk pocong ini. Ada yang pernah jumpa berada di jalan, ada yang pernah diligan dan sebagainya. Macam mana tragedi ini boleh berlaku? Ada siapa yang dapat mengesahkan kesahihannya? Ada yang mengatakan ianya belaan orang, ada yang mengatakan dia muncul secara tiba-tiba dan sebagainya. Kita boleh rujuk ke mereka yang lebih mengetahui. Jadi sampai di sini saja episod Para Mistik pada kali ini. Jadi jangan lupa ingatkan komen jika anda pernah ada pengalaman di kawasan ini. Like, share dan subscribe Pak Salam Studio untuk lebih konten-konten seperti ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang.